Selamat sejahtera dan selamat kembali ke channel Cikgu Tan. Hari ini saya sudah nak mulakan tema yang baru iaitu geografi manusia. Dalam geografi manusia itu dia terdapatnya dua bab iaitu pengangkutan di Malaysia dan telekomunikasi di Malaysia. Baiklah, kita hari ini adalah nak belajar bab 5 pengangkutan di Malaysia. Pengangkutan di Malaysia dibahagi kepada pengangkutan darat, pengangkutan air dan pengangkutan udara. Baiklah, kita lihat pengangkutan darat di Malaysia. Pengangkutan darat di Malaysia dibahagi kepada dua, iaitu jaringan jalan raya di Malaysia dan jaringan landasan keretapi di Malaysia. Kerana kedua-duanya adalah berjalan di atas darat. Jadi dia dikategorikan sebagai pengangkutan darat. Baik, kita lihat jaringan jalan raya di Malaysia. Jaringan jalan raya kita adalah maju dan cekap. Jaringan jalan raya lebih tertumpu di pantai barat berbanding dengan pantai timur semenanjung Malaysia. Baik, kita cuba lihat. Ini adalah jaringan jalan raya di Malaysia. Tetapi sebelum itu, cikgu nak kamu fahamkan beberapa konsep dulu. Okey, yang ini merupakan semenanjung Malaysia. Okey, kerana mengapa? Kadang-kadang pelajar itu dia sudah belajar 2 tahun geografi tetapi masih tidak tahu bahawa inilah yang digelar semenanjung Malaysia. Okey, dan sebelah sini adalah pantai barat. Okey, sebelah sini adalah pantai barat. Dan sebelah kanan ini ialah digelar pantai timur. Boleh pelajar? Sini dipanggil pantai barat semenanjung Malaysia dan yang di sini dipanggil pantai timur semenanjung Malaysia. Baik, jadi kita lihat tadi dia kata jaringan jalan raya lebih tertumpu di pantai barat berbanding dengan pantai timur semenanjung Malaysia. Jadi kamu lihat garisan yang putih ini adalah menunjukkan jaringan jalan raya di semenanjung Malaysia. Kita boleh mendapati bahawa yang di pantai barat ini adalah lebih banyak, lebih padat berbanding dengan yang di pantai timur. Yang di pantai timur sedikit sahaja jaringannya. Jadi inilah maksudnya, jaringan jalan raya lebih tertumpu di pantai barat. Baik, jaringan jalan raya lebih tertumpu di pantai barat berbanding dengan pantai timur semenanjung Malaysia. Pelajar pernah fikir tak mengapa ini boleh berlaku? Walaupun soalan ini ataupun maklumat ini tidak terdapat di dalam buku teks, soalan ini suka keluar di peperiksaan. Jadi di sini cikgu cadangkan beberapa jawapan. Baik, faktornya kerana di pantai barat, tanah pamah yang rata dan luas memudahkan pembinaan jaringan pengangkutan darat. Kita lihat balik peta ini. Baik, di pantai barat sini, kita cuba lihat pantai barat. Okey, pantai barat dia tanah pamah lebih luas. Nampak tak? Yang hijau lebih gelap itu menunjukkan hutan ataupun terdapatnya gunung ganang di sini. Sini adalah banjaran Titiwangsa. Jadi tempat yang terdapatnya gunung ataupun tanah tinggi adalah tidak berapa sesuai untuk membina jalan raya. Jadi di pantai barat tanah pamahnya lebih luas. Manakala kita lihat di pantai timur, kamu lihat tanah pamahnya adalah sempit sahaja. Okey, sempit dan panjang hanya di sepanjang pantai timur sahaja. Jadi itulah sebabnya mengapa jaringan jalan raya di pantai timur itu lebih jarang. Okey, jika berbanding dengan pantai barat.
Yang kedua, kerana di pantai barat, kawasannya giat dengan kegiatan ekonomi seperti perniagaan, perdagangan dan perindustrian. Kerana di pantai barat terdapat banyaknya bandar-bandar utama. Contohnya Kuala Lumpur, Shah Alam, Georgetown, Ipoh. Banyaknya bandar-bandar utama di sini yang giat dengan kegiatan ekonomi. Yang ketiga, kepadatan penduduk juga adalah tinggi di pantai barat. Kerana dia terdapat bandar utama dan juga terdapat banyak kegiatan ekonomi dijalankan. Jadi tentunya penduduk juga ramai di sana. Yang keempat, kerana terdapatnya dasar kerajaan melalui dasar pensuasaan seperti pembinaan lebuh raya Utara Selatan oleh Pras Berhad dan perkhidmatan LRT di pantai barat Semenanjung Malaysia. Jadi itulah sebabnya mengapa jaringan jalan raya lebih tertumpu di pantai barat. Pelajar, kamu boleh salinkan faktor-faktor ini. Ini sangat penting di dalam peperiksaan. Baik, seterusnya kita lihat jaringan jalan raya di Malaysia. Juga terdapatnya lebuh raya. Lebuh raya telah dibina untuk mempercepat dan memudahkan perjalanan. Jika dulu tanpa lebuh raya, kita mungkin mengambil masa yang lama untuk sampai ke sesuatu tempat yang jauh. Tetapi sekarang kita boleh sampai dengan cepat. Baik, kita cuba lihat jaringan lebuh raya utama di Malaysia. Kita lihat di sebelah Semenanjung Malaysia dulu. Okey, lebuh raya utama di Malaysia yang pertama, yang nombor 1 ini adalah lebuh raya Utara Selatan. Ia menanjur dari Bukit Kayu Hitam yang paling utara hingga ke Johor Bahru yang di paling selatan. Yang kedua adalah lebuh raya Persekutuan, iaitu yang menghubungkan Kuala Lumpur dengan Pelabuhan Kerang. Yang ketiga, lebuh raya Kuala Lumpur Karak, iaitu dari Kuala Lumpur hingga ke Karak. Yang keempat adalah lebuh raya Pantai Timur. Maksudnya, lebuh raya ini adalah menghubungkan Karak hingga ke Pantai Timur, iaitu ke Kuala Terengganu. Yang kelima ialah lebuh raya Timur Barat, iaitu sebuah lebuh raya yang menghubungkan Timur dengan Barat. Ini juga salah satu lebuh raya yang suka ditanya semasa peperiksaan. Jadi pelajar mesti ingat, lebuh raya Timur Barat ialah yang menghubungkan Jelly dengan Greek. Keenam, lebuh raya Kuala Krai, Gua Musang dan Kuala Lipis. Iaitu yang keenam di sini. Dia menghubungkan Kuala Krai. Sini tak tunjuk Gua Musang. Cikgu tunjukkan. Ini dia Gua Musang. Dan sampailah ke Kuala Lipis. Baik, yang ketujuh, lebuh raya Tun Razak. Dia juga dikenali sebagai lebuh raya Segamat Kuantan. Lebuh raya itu dia menghubungkan Segamat yang di Johor dengan Gambang yang di Pahang. Dia sudah dekat dengan Kuantan. Jadi dia juga dikenali sebagai lebuh raya Segamat Kuantan. Nombor 8 adalah lebuh raya Pen Borneo. Lebuh raya Pen Borneo itu dia masih dalam pembinaan yang menghubungkan Sabah dengan Sarawak. Kita cuba lihat. Lebuh raya Pen Borneo itu dia adalah dilancarkan pada tahun 2015 dan dijangka akan siap pada hujung tahun ini. Dan lebuh raya ini ialah untuk menghubungkan kawasan pedalaman dengan bandar-bandar yang di Sabah dan Sarawak. Tetapi lebuh raya itu
masih belum siap dibina. Baik, seterusnya kita lihat jenis jalan raya yang terdapat di Malaysia. Yang pertama ialah jalan raya persekutuan. Yang kamu lihat di papan tanda itu, jika yang hanya ada nombor itu menunjukkan jalan raya persekutuan. Dia adalah jalan raya prima jarak jauh yang menghubungkan ibu negeri dan juga bandar-bandar utama. Okey, yang kedua ialah jalan bandaran, iaitu jalan raya yang dibina di kawasan perbandaran. Okey, yang ketiga ialah jalan berturap, iaitu jalan raya yang dibina dengan menggunakan tar. Itu adalah jalan berturap. Yang keempat adalah jalan tidak berturap, iaitu jalan raya yang terdiri daripada batu ataupun tanah merah. Jadi, di negara kita terdapat 4 jenis jalan raya. Seterusnya, kita nak lihat jaringan landasan kereta api di Malaysia. Landasan kereta api yang pertama di Malaysia ialah dari Taiping ke Port Vale. Ialah untuk mengangkut biji timah. Kita cuba lihat. Ini adalah stesen kereta api Taiping yang pada tahun 1884. Dan ini ialah stesen kereta api Port Vale ataupun lebih dikenali sebagai Kuala Sepetang sekarang, okey, yang terdapat di Perak. Pada masa itu, landasan kereta api ini ialah dibina untuk mengangkut biji timah dari kawasan pelombongan ke pelabuhan kerana Port Vale itu merupakan sebuah pelabuhan. Tetapi stesen kereta api Port Vale ini sekarang sudah tidak memberikan perkhidmatan. Ini hanya tinggal sebagai kenangan sahaja. Okey, perkhidmatan kereta api di Semenanjung Malaysia diuruskan oleh Kereta Api Tanah Melayu Berhad ataupun KTMB. Manakala di Sabah ialah oleh Jabatan Kereta Api Negeri Sabah. Ini logo yang ditunjukkan di gambar raja ini. Mungkin pelajar pernah nampak juga. Okay, ini KTMB punya logo. Okey, yang ketiga, negeri Terengganu dan Sarawak tidak mempunyai perkhidmatan kereta api. Hanya terdapat 2 negeri yang tak ada perkhidmatan kereta api. Okey, kamu cuba lihat negeri Terengganu sini kan? Dia tak ada landasan kereta api yang melaluinya. Dan juga di Sarawak. Sarawak juga tiada landasan kereta api. Okey? Seterusnya kita lihat jaringan landasan kereta api di Malaysia. Okey, kita lihat yang pertama. Landasan kereta api utama di Semenanjung Malaysia ialah menanjur dari Padang Besar ke Johor Bahru. Okey, dari Padang Besar ke Johor Bahru. Itu ialah landasan kereta api utama di Malaysia. Baik, seterusnya, landasan kereta api yang di pantai timur ialah dari Tumpat, okey, yang di Kelantan, menanjur ke Kemas yang terdapat di Negeri Sembilan. Jadi, Padang Besar, Tumpat dan Johor Bahru merupakan terminal kereta api di Semenanjung Malaysia. Pelajar boleh ingat Padang Besar, Tumpat, Johor Bahru. Dalam soalan peperiksaan dia suka tanya Tumpat. Dia tanyakan terminal kereta api yang terdapat di pantai timur Semenanjung Malaysia ialah di Tumpat. Okey. Seterusnya Gemas. Ini juga soalan yang suka tanya. Gemas ini merupakan stesen persimpangan antara pantai timur dengan pantai barat. Cikgu cuba lukiskan. Okey, kamu lihat landasan kereta api yang dari pantai timur
dia akan bersimpang dengan landasan kereta api yang dari pantai barat di mana, iaitu mereka akan bertemu di mana? Bertemu di Gemas. Jadi Gemas adalah stesen persimpangannya. Okey, ini soalan juga suka tanya. Seterusnya kita lihat di Kuala Lumpur. Terdapatnya stesen Sentral Kuala Lumpur, iaitu pusat pengangkutan ria bersepadu Kuala Lumpur. Dia kadang-kala dikenali sebagai KL Sentral. Mungkin pelajar pernah dengar KL Sentral kan? Tapi tak tahu dia ialah stesen Sentral Kuala Lumpur. Landasan kereta api di Sabah adalah pendek. Okey? Dan dia hanya menghubungkan Tanjung Aru dengan Papa, Beaufort dan Tenom. Ini adalah landasan kereta api yang terdapat di Sabah. Baiklah pelajar-pelajar, sekarang kita nak masuk ke pengangkutan udara dan air di Malaysia. Tahukah anda, Malaysia mempunyai 6 lapangan terbang antarabangsa dan 16 lapangan terbang domestik, 18 padang terbang. Lapangan terbang antarabangsa maksudnya ialah lapangan terbang yang dengan kemudahan custom dan juga kawalan sempadan. Dia membolehkan penumpang berjalan-jalan antara negara. Maksudnya kita boleh terbang dari Malaysia pergi ke negara yang lain. Okey, manakala lapangan terbang domestik hanya menyediakan penerbangan yang di dalam Malaysia sahaja. Okey, dia tidak terbang ke luar negara. Padang terbang adalah padang bagi kapal terbang untuk melepas dan mendarat. Sekarang kita lihat lapangan terbang antarabangsa di Malaysia. Okey, yang di atas sekali adalah lapangan terbang antarabangsa Langkawi. Yang terdapat di Kedah. Okey, dan adanya lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang. Lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur ataupun kita panggil dia KLIA. Lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur 2 ataupun KLIA 2. Dan lapangan terbang antarabangsa Senai. Jadi terdapat berapa lapangan terbang antarabangsa di Semenanjung Malaysia? 1, 2, 3, 4, 5. Terdapatnya 5. Baik, sekarang kita lihat yang di Sabah dan Sarawak. Okey, di Sabah terdapatnya lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu yang merupakan ibu negeri Sabah. Okey, dan Sarawak dia juga terdapat di ibu negerinya iaitu Kuching. Namanya lapangan terbang antarabangsa Kuching. Jadi di Sabah Sarawak hanya ada 2 lapangan terbang antarabangsa sahaja. Baiklah, sekarang kita lihat pelabuhan utama di Malaysia. Apakah ciri-ciri pelabuhan? Pelabuhan ini dia mesti terletak di kawasan perairan yang terlindung. Terlindung daripada apa? Terlindung daripada angin dan ombak. Jadi dia lebih sesuai dan juga lebih selamat untuk kapal berlabuh dan singgah. Yang kedua, dia mempunyai jaringan dengan kaedah pengangkutan yang lain. Contohnya pelabuhan ini dia juga boleh dihubungkan dengan jalan raya ataupun jalan kereta api untuk memudahkan pengangkutan barang yang sampai di pelabuhan ataupun untuk pemasaran. Okey, yang ketiga, mempunyai jaringan dengan pelbagai aktiviti dan juga perkhidmatan sokongan. Seterusnya kita lihat pelabuhan utama yang terdapat di Malaysia. Okey, pelabuhan utama di Malaysia, kita lihat yang paling atas sekali, terdapatnya Pelabuhan Pulau Pinang. Pelabuhan Pulau Pinang, dia adalah pintu masuk ke Semenanjung Malaysia.
Kerana dia merupakan pelabuhan yang di paling utara. Dan di pelabuhan Pulau Pinang juga mempunyai perkhidmatan feri yang menghubungkan bahagian pulau dengan tanah besar yang di Butterworth. Tetapi mulai bulan Januari 2021, perkhidmatan feri ini hanya untuk kegunaan basikal dan juga motosikal sahaja. Okay, selain daripada itu, di pelabuhan Pulau Pinang juga terdapatnya perkhidmatan marina. Perkhidmatan marina maksudnya ialah pangkalan perahu kecil untuk persiaran. Baik, seterusnya kita lihat pelabuhan Kuantan. Okey, pelabuhan Kuantan di sini. Dia menyediakan perkhidmatan pemunggahan, penyimpanan dan penyerahan bagi pukar keling. Pukar keling maksudnya barang-barang yang kering dalam kuantiti yang banyak. Dan juga untuk pecah pukar. Pecah pukar ialah perbuatan membuka petak atau ruang dalam kapal dan juga memunggah kargo selepas berlayar. Okey, pecah pukar. Pukar cecair iaitu cecair yang diangkut menggunakan pengangkutan komersial dalam jumlah yang banyak. Dan juga kargo yang berbahaya. Ini ialah yang didapati di pelabuhan Kuantan. Baik, lepas tu kita lihat pelabuhan Krang. Baik, seterusnya kita lihat pelabuhan Krang. Dia adalah pelabuhan utama yang dikenali sebagai pusat muatan negara untuk kontainer tempatan. Jadi banyaknya kontainer di sini dan serantau. Dia terdiri daripada 2 terminal iaitu ada North Port dengan West Port. Baik, seterusnya kita lihat pelabuhan Tanjung Pelepas. Okay. Pelabuhan Tanjung Pelepas adalah terminal kontainer yang paling canggih di Malaysia. Pelajar, ini adalah panggil kontainer. Okay. Jadi pelabuhan Tanjung Pelepas ni adalah terminal kontainer yang paling canggih. Kamu lihat banyaknya kontainer. Okey, terminal ini merupakan terminal yang paling canggih di Malaysia. Dia mendapat pengiktirafan sebagai Process Compliant Port ataupun Terminal of the Year pada tahun 2017 dari Global Ports Forum. Tidak senangnya nak dapat pengiktirafan ini. Rumah cikgu berdekatan dengan pelabuhan Tanjung Pelepas. Baik, seterusnya kita lihat di Sabah dan Sarawak. Di Sabah terdapatnya pelabuhan kontainer Teluk Sepanggal. Okay. Ini adalah pelabuhan khusus untuk mengendarikan kontainer. Dia juga untuk mengendarikan kontainer. Dia mengendarikan hampir 70% operasi kontainer bagi seluruh Sabah. Akhir sekali kita lihat pelabuhan Bintulu. Pelabuhan Bintulu merupakan laluan tunggal ekspor utama negara. Laluan tunggal maksudnya satu sahaja. Satu-satunya laluan ekspor utama negara kita iaitu untuk ekspor gas asli cecair. Jika nak ekspor hanya boleh ekspor dari pelabuhan Bintulu. Okey, untuk mengekspor gas asli cecair. Baiklah, jadi next kita nak lihat pengangkutan awam di Malaysia. Pengangkutan awam di Malaysia terdapatnya 3 jenis, iaitu pengangkutan awam yang terdapat di darat, air dan juga udara. Kita lihat yang di darat dulu. Okey, pengangkutan awam yang di darat juga boleh dibahagi kepada 2, iaitu pengangkutan darat yang di jalan raya dan juga yang di jalan kereta api. Kita lihat jalan raya dulu. Okey, jalan raya terdapat apa pengangkutan awam? Pengangkutan awam maksudnya apa? Maksudnya pengangkutan yang boleh dinaiki oleh semua orang awam. Okey? Contohnya adanya bas, teksi,
dan juga panggilan ataupun hiring. Panggilan maksudnya proses menempah ataupun memesan kereta, taksi ataupun pengangkutan awam yang lain melalui komputer ataupun peranti bergerak. Maksudnya kita dengan handphone sahaja, kita panggil dan dia akan datang. Seterusnya kita lihat pengangkutan awam yang terdapat di jalan kereta api. Okey, ini merupakan apa? Monorail. Monorail ini dia lebih pendek. Biasanya dia hanya terdapatnya 4 gerabak sahaja. Dan dia menghubungkan bahagian utara dan pusat bandar Kuala Lumpur. Dia menamatkan perkhidmatan di KL Sentral. Okey, yang ini ialah apa? Ini adalah KTM Commuter yang menggunakan kuasa elektrik. KTM Commuter ini bertujuan ialah untuk mengatasi kesesakan lalu lintas di Lembah Kerang. Ini adalah KTM antara bandar. Ini merujuk kepada perkhidmatan kereta api antara bandar dari Semenanjung Malaysia, Singapura dan juga Thailand. Baik, ini ialah apa pelajar? Mungkin ini untuk pelajar yang tinggal di Kuala Lumpur ataupun Selangor, kamu lebih mahir tentang ini. Okey, jadi ini adalah transit aliran ringan iaitu LRT. Dia membantu penumpang mencapai destinasi di bandar pada jarak yang dekat. Contohnya di Ampang, Seri Petaling dan Keranajaya pun ada stesyennya. Okey, dan ini merupakan transit aliran massa iaitu MRT. MRT ini dia bergerak pada jarak yang lebih jauh yang sangat sesat. Di Malaysia dia melibatkan 31 stesen dari Sungai Buloh ke Kajang. Terdapat 2 lagi iaitu KLIA Express ataupun KLIA Transit, singkatannya ERL. Iaitu perkhidmatan kereta api laju tanpa henti yang menghubungkan Bandaraya Kuala Lumpur dengan lapangan terbang antarabangsa KL iaitu KLIA. Akhir sekali kita lihat ini adalah perkhidmatan tren elektrik ataupun dikenali sebagai ETS. Dia merupakan perkhidmatan tren laju dari stesen kereta api Padang Besar Perlis hingga ke stesen kereta api Gemas yang di Negeri Sembilan. Dia dapat menyediakan perkhidmatan pengangkutan yang lebih pantas, selamat dan juga ciri-ciri mesra alam. Jadi sekiranya kamu nak bergerak contohnya dari Kuala Lumpur pergi ke Pulau Pinang, maka kita bolehlah menaiki ETS, dia lebih selesa. Seterusnya kita lihat pengangkutan awam yang di air. Yang di air terdapatnya ferry. Ini dia ferry. Dia boleh membawa penumpang ataupun kenderaan pada laluan yang berkara jarak dekat. Okey, contohnya kita nak pergi ke Pulau Pinang, kita nak pergi ke Pulau Langkawi, Pulau Tioman, kita boleh menaiki ferry. Okey, lepas tu boat. Perkhidmatan boat express ini dia banyak terdapat di Sarawak. Mengapa? Kerana pengangkutan darat di Sarawak ini dia masih tidak semaju dengan Semenanjung Malaysia. Jadi banyak mereka jika nak pergi ke sesuatu destinasi masih menggunakan perkhidmatan boat express ini. Akhir sekali kita nak lihat pengangkutan awam yang di udara. Di udara hanya terdapat sejenis sahaja pengangkutan awam. Ialah apa? Ialah kapal terbang. Okey, ialah kapal terbang. Dia boleh membawa kita pergi ke destinasi kita. Sama ada di dalam negara ataupun di luar negara. Jadi perkongsian cikgu hari ini ialah setakat sini sahaja. Cikgu berharap video ini dapat membantu anda dan jangan lupa tekan subscribe untuk sokong cikgu. Kita jumpa lagi pada video yang seterusnya. Bye-bye semua.